الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Surat 78, hadis yang ke-36. Tajuk yang ditulis oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi, Zamzam, 5 maksiat, 5 dosa yang disegerakan balasannya. Disegerakan balasannya ini, iaitu disegerakan balasannya di dunia. Walib kebaikan kita ataupun dosa yang dibuat biasanya dibalas selepas daripada kita mati. Ad-dunya darul amal, dunia adalah tempat amal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah tempat balas. Walidnya begitu. Tapi ada satu hadis yang akan kita baca. Hadis ini Nabi SAW sebut ada 5 jenis dosa maksiat yang sekiranya berlaku, maka maksiat itu akan dibalas segera oleh Allah Ta'ala sebelum mati. Arti dibalas di dunia. Jadi hati-hati berkaitan dengan perkara ini. An Abdillah ibni Umar, an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma tu. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tazhuri al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'una wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nati wa jawzis sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru walam yanqudu ahdallahi ahda wa ahda rasulillahi illa sallatallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata,
Ibnu Umar merujuk kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak siapa? Anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Umar tu sahabat Nabi. Sayyidina Umar juga sahabat Nabi. Maka di belakang itu ditulis radhiyallahu anhuma. Ni tersebut banyak kali. Radhiyallahu anhuma. Kalau dalam buku-buku ataupun kitab terjemahan biasa, dia tulis R titik A. Tu. Kok baca ra ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa dia huma? Kerana dua. Itu tersebut dah. Kalau seorang radhiyallahu anhu. Kalau dua radhiyallahu anhuma. Kalau ramai radhiyallahu anhum. Maya-maya, maya-maya. Kalau seorang Allahumma ighfir lahu. Kalau dua Allahumma ighfir lahuma. Kalau tiga Allahumma ighfir lahum. Gitu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, baginda tu baginda Nabi bersabda, wahai kaum muhajirin. Nabi tunjuk ke siapa? Kaum muhajirin. 5 perkara kalau kamu telah diuji dengannya. Diuji dengannya ni arti kalau berlaku di tempat kamu. Kalau kamu telah mengerjakannya, sama ada membuat ataupun orang di sekitar kamu yang buat, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Ta'ala, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Baik, ni cerita siapa ni? Cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ni dia panggil sahabat Nabi kecil ni, Abdullah bin Umar ni. Adapun hak besar, hak tua, ayah dia Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar ni dia masuk Islam. Dia masuk Islam sekali dengan ayah dia. Masa tu umur dia tak sampai 10 tahun. Masa tu tak sampai umur 10 tahun. Di Mekah lagi Sayyidina Umar masuk Islam masa Nabi di Mekah ni. Masa duk kaluk-kaluk orang kafir musyrikin Mekah, duk sibuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah Taala bagi taufik hidayah kepada satu Sayyidina Umar, yang kedua Sayyidina Hamzah. Dua orang ni masuk Islam di saat Nabi kena tekan rapat ji, tahu rapat ji? Kena tekan sungguh-sungguh di Mekah. Tiba-tiba Allah Taala bagi taufik hidayah kepada Sayyidina Umar dengan Hamzah. Hamzah tahu Hamzah dia? Sayyidina Hamzah ini adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ini adalah khalifah Islam yang kedua. Dan Abdullah bin Umar dia masuk Islam hari itu, hari ayah dia masuk Islam, dia masuk sekali. Jadi umur dia dikatakan masa tu tak sampai 10 tahun. Mana bukti yang kata umur dia tak sampai 10 tahun? Kisah dia ambil oleh para ulama masa peristiwa Perang Badar. Perang Badar tu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ke Madinah berlaku tahun kedua hijrah. Mana 2 tahun lepas Nabi duduk di Madinah berlaku Perang Badar. Umur Abdullah bin Umar ketika itu 13 tahun. Jadi kalau tolak kalau ambil umur 13 tahun itu, umur Abdullah bin Umar umur 13 tahun masa nak ikut Perang Badar dengan Nabi. Sayyidina Umar masuk Islam tahun ke-6 lepas Nabi jadi Nabi, umur Nabi 46. Maka lebih kurang umur siapa nama? Umur Abdullah bin Umar ni lebih kurang 4 ataupun 5 tahun. Kau berapa? Lebih kurang umur 5 tahun gitu. Kecil lagi lah. Dia masuk Islam ketika itu.
Bila nak ikut pergi Badar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baris dia dengan sahabat-sahabat dia hak lain umur 13 tahun. 13 tahun ni. Tak ada satu. Tak ada satu. Nabi kata mu tak payah pergi yang kecil. Jerit selok dia. Nabi reject dah. Masa baris tu, mungkin Nabi panggil siapa nak pergi berjihad, panggil belakang, tubik belakang. Barislah dia tu. Baris dia, Nabi tengok-tengok dia, mu tak lagi tak cukup umur. Tak cukup umur. Tak wi dah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak wi dia pergi Badar. Setahun lepas tu berlaku perang Uhud pun dia pergi lagi baris depan Nabi nak pergi perang Badar. Perang Uhud pun Nabi tak bui. Apa? Becik. Bandar dah sebut dah hari tu ada sebahagian bila Nabi nak cek askar dia tu. Askar nak pergi perang tu Nabi suruh pergi berdiri. Ada sebahagian sahabat jinjing. Ya jinjing. Muka pedal duk pikul atas belakang tu rapat tanah. Apa budak main pedal lah rapat tanah. Ada sebagai sahabat nak suruh nampak besar, dia jinjing nampak tinggi. Tapi Nabi kata tak, ya mu kecil lagi. 2 kali dah perang Uhud Badar dia pergi baris, perang Uhud pun Nabi tak bui sebab tak cukup umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya izinkan dia pergi perang dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ini berlaku tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian. Jadi kalau umur dia masa perang Badar tu 13, perang Khandaq tu lebih kurang 15 ataupun 16 tahun. Itu perang pertama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dia ini orang yang kedua meriwayatkan hadis paling banyak selepas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah dia ada panjang dalam kitab-kitab sirah. Ni hadis riwayat dia ni. Jadi Nabi dia kata pada suatu hari Rasulullah datang kepada kami, kemudian baginda bersabda, wahai kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini kalau kita belajar sirah sahabat Nabi ni ada 2 je. Yang pertama digelar muhajirin, yang kedua digelar ansor. Dia 2 je sahabat Nabi. Satu muhajirin, yang kedua ansor. Itu dipanggil kategori sahabat Nabi. Kalau kita belajar sirah ada Nabi 2 tempat saja duduk. Yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. 2 saja. Kalau kata sahabat Nabi, dia ada 2 kategori saja. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansar. Dia tak ada yang ketiga. Ni muhajirin ke ansar? Muhajirin. Ni muhajirin ke ansar? Ansar. Kalau cerita di Madinah ada 3 golongan. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj, yang ketiga Yahudi. 3. Bila cerita Aus dan Khazraj, automatik mereka adalah Ansar. Sebab dia adalah daripada Madinah. Itu fakta-fakta yang kita kena tahu. Jadi kalau dikata wahai kaum muhajirin, maka zahirnya di sini disebut ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada muhajirin. Apa Nabi kata? 5 perkara Nabi sebut. 5 maksiat, 5 dosa. Sekiranya kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Ni 5 dosa yang disenarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, aku berlindung dengan Allah Ta'ala, semoga kamu tu siapa? Orang yang ada depan Nabi tu tidak menemui zaman itu. Orang yang Nabi kata depan dia ni hidup lagi ke lah ni? Meninggal belaka je. Dah doa Nabi makbul ke tak ni? Doa Nabi supaya sahabat dia ada depan dia tu tak jumpa saat ni. Makbul tak doa Nabi? Makbul lah. Nabi doa kepada orang muhajirin yang ada depan dia tu supaya tak jumpa saat ni. Doa Nabi makbul lah. Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima. Maka diujilah kita. Nabi kata, aku doakan kamu ada depan aku ni supaya tidak menemui zaman itu. Zaman mana? Zaman orang buat 5 maksiat, 5 dosa, yang mana kalau dosa itu dibuat menyebabkan Allah Ta'ala akan balas dosa itu serta merta. Ini dipanggil sifat
maksiat dosa ini bila Allah Ta'ala balas, dia bukan kena kepada pelaku tu saja, itu tersebut dah. Bukan orang kena pada orang hak jom buat saja. Sebab itu dalam syarak, dalam agama ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ikut dia kata bukan aku, bukan anak aku buat tu, anak dia tu. Pas anak dia tu duduk mana? Duduk kampung kita. Bukan tu, bukan berlaku negeri Terengganu, tu berlaku negeri Pahang. Pas negeri Terengganu, negeri Pahang tu bukan di Malaysia. Itu bukan berlaku Malaysia, tu berlaku Amerika. Itu bukan atas dunia kata. Itu sifat dia, kena faham. Kerana sifat bala Allah Ta'ala itu, balasan Tuhan, bila dia mari bukan kena pada orang yang jom buat saja. Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzi nazalamu. Takutlah kamu, jagalah kamu daripada jatuh dalam satu-satu dosa. Kerana dosa itu bila dia mari, balasan itu bila dia siapa, la tusibannal ladzi nazalamu khassah. Bukanlah balasan itu dia hanya kena pada orang yang jom buat saja. Bukan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tetapi dosa itu kena berlaku kepada orang walaupun orang itu tak buat maksiat dosa itu, dan ingatlah bahawa Allah Ta'ala itu amat keras balasannya. Maka kita akan baca pagi ini satu dua dosa, beberapa dosa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa ini kalau dibuat maka akan dibalas oleh Allah Ta'ala serta merta di dunia sebelum mati. Baik, perkara-perkara itu ialah perkara-perkara itu, perkara kata 5 perkara tadi. Nombor 1, yang pertama, tidak nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, melainkan kata Nabi akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit yang menular, yakni ta'un, dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Gapo dosa yang pertama yang akan Allah Ta'ala balas sebelum mati? Namanya adalah dosa zina. Dosa zina. Nabi guna perkataan dalam hadis itu, hatta yu'linu. Dia buat dosa zina, kemudian yu'linu tu nak kena sebut, dia mengiklankan dosa itu. Yu'linu tu dia ala, dia nyoho, dia royak, dia promosi, promosi mudah. Dia promosi dosa itu. Tu mana yu'linu. Yang pertama, buat dosa zina. Yang kedua, daripada zina tu juga dia terus terang, dia royak ke orang, dia iklan, dia promosi dosa zina itu. Maka Nabi SAW sebut, bila perkara itu berlaku, balasan di dunia yang orang itu akan kena ataupun masyarakat akan kena adalah datang kepada mereka penyakit yang disebut di sini at-ta'un. Tahu ta'un? Ada doktor kodresa koyak molek. Kalau salah minta maaf. Mungkin baca sikit-sikit ta'un. Ta'un, tahu ta'un? Satu penyakit dipanggil penyakit bawaan air dan makanan. Waliknya orang penyakit ta'un ini, dia makan benda yang tercemar daripada air dan makanan, dan simptom yang biasa banyak berlaku. Satu ketika dahulu adalah dia ceret-beret luar biasa, dia berjangkit, dia mutah, dan boleh kering jeng kejang otot dia panggil. Jadi jeng habis. Dan penyakit itu dia terlalu mudah berjangkit. Nama penyakit itu adalah ta'un. Nama standardnya kolera. Tahu kolera? Kolera. Maka Nabi SAW sebut, tidak terjadi perzinaan antara satu kaum sehingga mereka kaum yang berzina itu berani terus terang melakukannya,
melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak yang menular, yakni penyakit taun dengan cepat. Dia zina ini tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bukan setakat zina itu yang Allah Ta'ala larang. Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita besarnya dosa zina ini, bukan setakat zina Tuhan larang, dekat kepada zina pun Tuhan larang. Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, kerana zina itu adalah sesuatu yang keji dan sesuatu yang jalan yang amat-amat jahat. Maka perkara ini adalah perkara besar, bukan setakat zina itu dilarang, mendekati pun Tuhan larang. Tuhan larang. Sebab tu kaedah diajarkan pada kita kena jaga molek. Kajian-kajian yang dibuat, antara punca berlakunya zina adalah banyak punca daripada rumah. Daripada mana? Daripada rumah. Ada adik-beradik, ibu bapa yang tidak jaga aurat dalam rumah. Ni masalah ni. Dia kata tak apa adik-beradik akan luar pendek. Sebab tu dia ajar pada kita dalam syarak, disuruh, Nabi sebut, disuruh kita ajar anak kita semaya umur 7 tahun, disuruh pukul umur 10 tahun. Lepas tu 10 tahun tu disuruh pukul kalau tak semaya. Pada masa yang sama dipisahkan tempat tidur. Umur berapa Nabi suruh pisah tempat tidur? Umur 10 tahun. Ini umur 11 tahun, 12 tahun tidur lagi dengan kakak dia. Faham ke tak tu? Ada mak ayah, cucu, dia ambil anak dia hak basuh, tak boleh bilik. Tu tak boleh bilik. Dia kata dia takut dia luar kan. Budak tu dia kecil, biar dia memahami suatu perkara itu secara fitrah, jangan dia melihat sendiri. Dia bahaya. Dia simpan, duduk dalam memori dia simpan dalam otak dia tu. Akhir budak-budak ini, remaja ini, dia ada satu perasaan yang Allah Ta'ala capak pada dia. Dia nak teh, tahu nak teh. Dia nak teh tu bahaya. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW ajar pada kita, selain daripada suruh semaya pukul umur 10 tahun, pada masa yang sama umur 10 tahun disuruh pisahkan tempat tidur. Kalau perkara tu kita tak buat, kita abaikan benda tu, dia mulalah dia tanam dalam otak dia. Dalam rumah kakak-kakak banyak mana tak jaga kehormatan diri, pakai luar pendek, pakai baju seksi. Adik dia abang dia besar, tahu besar. Bila besar dia tengok kakak dia, tengok adik dia, lepas dia tak teramuk nak buat benda tak molek dengan adik dengan kakak dia. Dia pergi cari luar. Dia pergi cari luar. Ada kes rogol yang dibaca. Bila budak tu masuk dalam pusat pemulihan akhlak, maka disiasat, kisahnya ditulis. Kenapa kamu pergi rogol budak ni? Dia kata saya melihat dia sejak daripada dalam supermarket lagi dia tengok. Tahu? Dia pergi supermarket, dia tengok budak tu pakai baju seksi. Pakai baju seksi, dia duduk alik atas, dia tengok perhati lama dah. Pasal kan nak pergi rogol depan tu. Dia cek budak tu jalan mana, tubik-tubik gimana, tubik-tubik gimana. Akhir budak tu jalan pergi tempat parking kereta. Rezeki dia kata. Akhir berlakulah tempat tu situ. Rupanya bukan baru dia perhati lama dah. Lepas dia siasat pula, oh budak ni di rumah lagi dia dah tengok, dia cerita habis luah perasaan dia. Dia simpan perasaan tu lama dah, sejak pada dalam rumah lagi. Kerana melihat adik-beradiknya yang perempuan tidak menjaga aurat dalam rumah. Akhir dia kata tak apa duduk dalam rumah, tak boleh. Sebab itu aurat kena jaga molek dalam rumah, adik-beradik kena tutup biar sempurna. Walaupun tidak sempurna seperti bukan mahram, tetapi kena jaga batasan supaya tidak menjadi fitnah dalam rumah. Ini katanya para ulama dan mereka yang mengkaji, puncanya banyak berlaku di rumah. Maka dalam syarak diletakkan zina itu salah satu daripada hukum
senara kesalahan hudud. Tahu? Senara kesalahan hudud. Ya, bila satu benda itu agama kita letak dalam kesalahan hudud, maknanya dosa-dosa itu perlu dibalas di dunia oleh manusia. Faham manusia? Maknanya orang yang bertanggungjawab, mereka yang memerintah, supaya perkara itu tidak berterusan berlaku. Kalau ada orang buat dosa dan kesalahan itu, maka balas dosa kesalahan itu di dunia, masuk dalam kategori hudud. Dia ni yang cerita berapi-api tentang hukum hudud tu, dia ni saja kesalahan hudud. Yang pertama adalah apa yang pertama? Hudud. Hok kena hukum hudud. Yang pertama adalah mencuri. Yang kedua adalah merompak. Yang ketiga adalah minum arak. Mencuri, merompak, minum arak. Yang keempat, berzina. Yang kelima, qazaf. Tahu qazaf? Qazaf ni menuduh zina tanpa bawa 4 orang saksi. Yang keenam, murtad. Berapa dosa dia? Ni ya. Yang pertama bila mula. Yang pertama apa pasal ni? Mencuri. Yang kedua, merompak. Yang ketiga, minum arak. Yang keempat, berzina. Yang kelima, menuduh orang berzina tanpa saksi. Yang keenam, murtad. Agak-agak daripada senaran ni dosa yang ada dalam kategori hudud tu, siapa yang takut hukum hudud tu? Orang yang terlibat dengan benda tu, kalau orang tak terlibat ada takut kan? Polis buat undang-undang sekatan jalan raya, nak cek orang tak ada lesen, siapa takut lalu kat tu? Baik dia. Siapa takut? Hok tak ada lesen tu. Dan kita ada lesen takut apa? Lalu lesen? Lesen. Biar mampu pun masa ada. Ada pasti minta maaf lah tak ingat nak kan. Tapi ada lesen. Nak ayat siapa hok takut? Orang takut waktu. Cuba molek. Ni tu saja, hak lain tak ada sabit dengan hudud. Yang duk berapi leko-leko takut tu apa? Kadang-kadang tak nak mikir. Hok pelik lagi. Hok kafir pun takut. Tak ada kena mengenai ke abuk dengan dia. Kerana takdir, kata takdir dalam syarak takdir, na'udzubillah, berlaku zina antara orang bukan Islam dengan orang Islam, kafir lah, bukan Islam kafir. Berzina dengan orang Islam, ditangkap. Maka yang Islam kena hudud lah kalau ada hudud di situ. Yang bukan Islam tidak dihukum hudud, diberi pilihan. Kamu nak dihukum dengan hukum yang sedia ada, yang sivil itu, ataupun nak dihukum hudud. Kalau dipilih hudud tak apalah. Tapi kalau dipilih nak dihukum dengan hak sedia ada, hukum dengan sedia ada, tak ada sabit. Tak pelik kan? Make pelik mati. Yang menentang hukum ini, yang Allah Ta'ala turunkan ini, kalau orang Islam, agak-agak apa dia takut? Ni tu saja, tak ada orang lain dah. Ni tu, bilalah ni tu saja yang ada dalam kategori hudud. Curi, merompak, minum arak, berzina, qazaf, menuduh zina tanpa saksi, murtad. Itu saja dalam kategori senarai yang kena hukum hudud. Soalannya adalah siapa yang takut benda itu? Jadi zina ini adalah satu perkara yang masuk dalam kategori hudud, dan Nabi SAW pula sebut sekiranya dia berlaku tidak dibendung, kalaupun bukan kita yang buat, orang lain yang buat, dan perkara itu berlaku terang-terang, maka kamu tunggu balasan daripada Allah Ta'ala di dunia sebelum mati. Balasan itu namanya akan ditimpakan kepada mereka penyakit. Penyakit itu penyakit yang mudah berjangkit, satu. Yang kedua adalah kamu akan ditimpa dengan penyakit, dan penyakit itu tidak pernah dikenakan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Dulu duk riuh-riuh lah. Quran raya tahan menahan penyakit. Betul? Dulu itu satu ketika
Lah ni tak ada ke? Bukan tak ada, ada. Cuma ada hak lain hak berat lagi. Dia jadi senyap. Supaya Covid lah hari tu, Covid. Pas tak ada Covid lah ni. Ada. Kita sudah hidup dengan Covid. Dah hidup dengan dia dah. Ngata-ngata, buat tak tahu. Mula berdepan perut. Takut belaka. Nak pergi kedai pun tak sih. Nah ni kita sudah hidup dengan dia. Adakah benda tu tak ada? Ada. Dah jadi perkara biasa. Supaya juga dengan dosa. Nyakit dosa ini, dosa sekalipun kalau dibuat sekali, kita akan rasa bersalah. Bahaya. Dan dipesan pada kita, jangan kita cuba buat dosa banyak kali. Buat dosa banyak kali. Sebab bila dia sudah mari biasa, masalah lah. Tak ada apa-apa, sudah kerja. Dia masalah besar. Kalau kita duk cara buat normalisasi, aja dengar normalisasi, membiasakan satu dosa. Lama dah orang duk biasakan dosa ini. Cuma kita je buat tak peduli. Cuma duk fikir benda-benda orang tino pakai baju orang jatah, jangan pakai lagi nampak apa biasa, pakai belaka gak, dia jadi tak apa. Dia jadi tak apa, tu panggil normalisasi dosa. Paharap lah ni pi kuda. Lah ni ada belaka dah makan pi kuda. Moga gitu belaka kok dia. Tak boleh buat gitu. Ni tak boleh buat gitu. Dosa tetap begitu. Dosa ini siapa dibuat? Kalau dibuat oleh orang, dibuat berterusan, orang akan kata benda tu bukan dosa, dianggap sudah perkara biasa. Padahal dosa tu tetap dosa. Apa kita cerita hari itulah. Lah ni dalam masyarakat kita apa? Hak benda tu dibuat, ramai benda orang buat. Siapa orang tak peduli dah benda tu. Padahal benda tu dosa situ. Dia tak berubah dosa tu. Ni marah sebut tapi kena sebut, biarlah sebut. Rokok. Tahu rokok? Kau tak boleh sebut biar buat cerita lain. Vape. Rokok ni telah difatwakan haram tahun 1995. Tahun berapa? 1995. Baru ke lama. Lepas tu ada ke tak fatwa negeri yang kata halal? Ada ke ada? Pada jumpa. Tak ada. Bila tak ada, hukum tu kekal duduk situ lah. Bila kekal duduk situ, pas orang buat ramai kau sikit. Ramai. Pas dia buat ramai. Pas rasa nampak bersalah ke tak? Orang hak je buat pun tak rasa salah. Orang je tengok berkata, ramai berdoa orang buat. Jadi tak apa. Vape telah difatwakan haram tahun 2015. Tu kedia sikit muka dia tubik. Pun difatwakan haram. Masalahnya ustaz orang jual bekas bila ramai orang jual itu tukar jadi halal, dia haram situ. Maka benda dosa itu berlaku begitu. Tapi telah dinormalkan perkara itu seolah-olah tidak berdosa. Bahaya ke tak bahaya? Bahayalah. Dia kata, "Dah ustaz, hangpa pegang hak dulu, hak makruh mula." Okey saya kata okey tak apa. Nama nak pegang makruh, kita hormat hak nak makruh tu tak apa. Saya kata ke dia, ada dah bahas dah dengan sahabat. Kita pegang hak makruh kata dia, mula makruh kata. Pas dia hak sedap lagi ya pula. Hak ni ayat sedap kali kata ustaz Isa okok. Kata sudah. Kita senyumlah tak marah. Tapi senyumlah moga je dalam hati. Moga dalam hati atau ustaz Isa okok jenglah rambut tak apa. Tak apalah kata ambil hak makruh. Tapi demo pergi masuk kedai, risak rokok. Dalam kedai tu ada orang. Ada budak kecil, ada orang tua, ada orang nyakit asma, ada orang nyakit lelah. Kalau isak rokok tu khilaf hukum kata makruh dan haram, ambil hak makruh. Tapi menyusahkan orang, menyebabkan orang dapat apa? Dapat susah. Itu tak ada khilaf ulama kata makruh, haram belaka tu. Boleh faham? Diisak tu makruh lah, diisak tu. Tapi di menyusahkan orang tu ijma' ulama tu, ijma' haram.
Pas kalau kata ambil rokok tu haram, isap rokok kedai pula haram 2 kali tu. 2 kali haram situ tu. Tu dia panggil normalisasi, bahaya. Hak lain-lain, sebab tu zina ini Nabi SAW sebut kesudahan zina ini. Zina ni Nabi sudah sebut kesudahan dia. Di hujungnya apa berlaku tentang zina ini. Nabi SAW sebut akhir zaman akan berlaku kisah zina ini, manusia akan berzina di tepi-tepi jalan. Nabi SAW sebut la taqumu sa'ah hatta tasafadu fit turuqi tasafadul hamir. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu melihat satu kelompok manusia akan datang berzina dan mereka berzina tepi jalan. Kenapa mereka berzina tepi jalan? Kerana ketika itu zina sudah terlalu biasa. Lo ni pun nampak sebab biasa dah. Sebab dah diiklan dalam Facebook. Sudah diiklan perkara itu secara luas. Kak pergi balik. Kak pergi yang setaik lalu. Taip di situ sugar baby. Bukan suruh cari, suruh tahu cerita. Mari cari lebih dah. Taip di situ sugar book. Taip di situ sugar mami. Buat tu. Bos sebut sekali lagi saling lagi. Tuan-tuan akan tengok di situ pelbagai kisah mereka yang menawarkan seks dan mencari pasangan untuk berzina. Faham tu? Dan telah dibuat kajian yang pelbagai oleh secara akademik oleh orang-orang yang mengkaji. Sugar baby yang paling banyak terlibat. Tahu sugar baby? Tak tahu, cari kat lagi. Yang paling banyak terlibat adalah pelajar-pelajar universiti. Bahaya tak bahaya? Balik kampung pada luar Jetih, budak tu tak ada apa-apa, pokal balik pun tak ada apa-apa. Tapi anak-anak na'udzubillah minta jauh. Remaja-remaja kita hari ini sudah banyak yang mereka nak hidup selesa. Telefon, gaya hidup. Kita di kampung tak ada duit nak bagi mewah-mewah, sekadar bagi belanja untuk rumah sewa dan makan. Tapi mereka sudah terpengaruh dengan kehidupan yang mewah. Dan ada orang tua yang sudah banyak duit, tetapi mereka ini membela, tak bela. Dia bela budak-budak remaja dan pelajar-pelajar universiti, dibagi dengan pelbagai kemewahan. Tetapi benda itu berlaku, dosa di sebaliknya adalah dosa zina. Saya ni siapa-siapa sahabat kita keluar universiti dulu lama dah 30 tahun dah tubik daripada universiti. 30 tahun lepas sudah ada pelajar universiti yang duduk serumah, lelaki perempuan. Agak-agak tahun 2024 selepas 30 tahun ni agak-agak kau banyak kau sikit. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, dulu tak ada telefon. Telefon tak ada dulu. 1996 tak ada telefon. Telefon tu kalau ingat dia hanya wujud tahun 2000, 1999. Tak ingat? Dah lah kita 1999 baru telefon tu ada. 98 siapa ada telefon tangan tu bisa benar. Tak ingat biar mau tanda dalam buku. 99 baru ada telefon, tahun 2000 sudah meluas. 2001, 2002 start grup WhatsApp. Baru start grup WhatsApp, baru start tu. Nak ayat wi. Dulu tak ada telefon, sudah ada orang duduk serumah lelaki puan. Duduk sewa rumah sebelah-sebelah. Oh, kita tengok subhanallah, saya kata Allahu akbar. Mak ayah jauh, keluarga jauh, hidup bebas. Umur 21, umur 19, 20, 21 duduk bebas, na'udzubillah. Dan satu bukan setakat berzina, mengaku lagi royak. Subah, saya kata sudah hijau budak ni. Nah, inilah disebut ni. Wa linu biha. Dan bila dia buat perkara itu, dia berterus-terang royak kat orang, i'lan, nyoho pula tu. Maka Nabi SAW sebut bila perkara itu berlaku,
illa fasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fil islam fi aslafihim alladhi madaw. Nabi kata kalau sekiranya perkara itu berlaku, maka kelompok golongan itu, masyarakat itu akan dibalakan oleh Allah Ta'ala dengan ditimpakan kepada mereka penyakit ta'un yang cepat berjangkit, dan mereka ditimpa dengan penyakit yang tidak pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Aja dengan AIDS, aja dengan sifilis, aja dengan penyakit kelamin hak pelik-pelik, itu semua tu disebutkan bahawa penyakit yang tidak pernah ditimpa kepada umat-umat yang terdahulu. Itu dosa zina yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Nabi SAW, yang balasannya akan dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Yang kedua bagi ni dua badan. Dan mereka tidak mengurangkan sukatan dan timbangan. Sukatan dan ukuran dan timbangan, kecuali mereka akan diuji dengan kemarau panjang, kesulitan mencari rezeki, dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Dosa yang kedua pagi ni, yang terakhir, adalah dosa mengurangkan sukatan dan ukuran dan timbangan. Ni peluang kepada orang yang berniaga. Orang pada luar panggil makan mata dacing. Kok dia panggil? Bukan ambil mata dacing, kekoh bukan. Makan mata dacing, tahu? Kok makan mata dia? Mu ni nembak makan mata dacing yang ketua pula. Kok dah ingat? Ambo ingat mula cek mula ni tak dengar mana dah. Mula ni nembak digital. Dulu dia tipu gitu tu. Akhirnya orang komplain, maka kerajaan beno alat nembak ada dua muka. Tahu dua muka? Depan orang jual boleh tengok, orang beli boleh tengok. Waktu timbang kalau tak cukup, orang nampak. Itulah asal usul cipta dua butir tu. Sebab orang komplain dia kata orang jual daging. Bukan sini cerita ni. Orang jual tu tak cukup timbang. Makan masa racing kau panggil ke dia? Pas benda tu dulu selari orang duk kecek. Berapa kilo tu? 1,5 kilo. Padahal 1,300 kilo. Ulama sebut dia bukan ambil banyak. Cerita hak timbang padi, banyak mana cerita hak tanam padi kena tipu. Orang beli besi buruk, banyak cerita kalau cerita sesat. Terlalu banyak. Siapa kau pembeli besi buruk pun menipu. Saya kata orang kampung tu ruyu rendah. Pelik benar nimbal dia tu. Tak aja lebih 20 kilo. Rupanya alat nimbal tu besi buruk. Ya sekat dia alat nimbal dia sekat 20 kilo. Akhir terkenal lah dia bila orang tahu belakang masa beli besi buruk 20 kilo. Dia sekat dia sekat. Dia timbang, dia ambil zinc, dia ambil besi, dia ambil apa, dia timbang. Dia pandai. Dia timbang sampai 18 kilo. 18 kilo, dia ambil kecil sampai 19 kilo, dia pun ambil hak berat. Orang tak nampak muka. Yang ambil hak berat, dia letak oleh atas. Kalau kira-kira 30 dah, kalau kira-kira. Dia tengok 20 kata. 20 ke dia sekat 20. Dia sekat gitu. Akhirnya orang kata cek. Mak apa dia tu mari beli besi buruk 20 kilo semacam. Rupanya kena 20 kilo ya sekat gitu dia. Tu disebut orang hak jual banyak mana. Orang yang jual kedai wacek ni bukan seremah, maknanya peluang untuk dia buat dosa tu terbuka luas. Sampai satu ketika dahulu KPDD ke dia pula tak ingat. DDNKK ke dia tahu tu. Siapa letak nimbal di pasar? Ingat mula? Nak oyak penipuan berlaku di pasar berleluasa. Kau tak ada? Jetih tu ada dia letak KPDNKK tu letak alat nimbal. Mana kalau seandainya kita timbang beli barang dia kata apa sekilo, ambil pergi timbang di nimbal dia letak oleh jabat pengguna itu. Nak oyak apa jadi gitu? Nak oyak banyaknya orang menipu. Nak oyak wis. Pas Nabi SAW sebut, kalau perkara itu berlaku dalam masyarakat, bala Tuhan akan turun. Pas bala tu kena kau hak nipu tu dah, dia kena berlaku.
Pas kita kata, kot dia lah, dia tipu, bos takat sikit, bos takat 100 gram. Aku tak miskin sebab dia tipu. Betul waktu tu. Pas dia tipu aku 100 gram, tu tak kaya dia tu. Betul lah waktu tu, biarlah waktu tu. Waktu satu isu. Isunya adalah akibat daripada perbuatan itu menyebabkan dia dapat dosa, dan satu lagi yang lebih bahaya adalah dia mengundang bala Allah. Tu Nabi sebut. Orang ngukur, tak ngukur. Jual kayu, jual besi. Panjang mana tu? 20 kaki. Tak siapa-siapa pun. Bahaya tak bahaya? Ini dah ukuran. Inilah timbangan. Inilah sukatan. Wajun sukat tu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allah sebut celaka. Dalam Quran ni ada dua saja surah yang Allah Subhanahu wa taala mulakan surah itu dengan celaka. Kasar bunyi bukan? Yang pertama adalah kepada orang yang mencela dan mencaci. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah itu katanya para ulama, dia diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf yang mencela mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa-siapa yang mencaci, memfitnah, mencela, Allah Taala sebutkan kepada dia adalah orang celaka. Wail, celaka. Dan satu lagi surah yang Allah mulakan dengan wail, dengan celaka, adalah orang yang menipu sukatan dan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Dua tu saja dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan celaka. Cari dalam Quran lain tak ada. Dua tu saja. Nak ayat celakanya orang yang menipu. Menipu sukatan, menipu timbangan, menipu ukuran. Sehingga Allah Ta'ala sebut begitu sekali mencelakakan orang yang menipu itu. Alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah cerita sesuatu tu. Oh, dia ni orang yang menipu. Curang dipanggil, curang dalam sukatan, curang dalam timbangan. Tapi time dia alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun. Time dia suruh orang timbang, time dia beli, time dia suruh orang ukur, dia suruh buat comel. Timbang molek tak cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Oh, time dia timbang, menipu rapat ji. Orang nak ayat bui. Kalau dia pergi beli tu, siapa dia hitam mata dacing orang tu, hitam sosok tu, jalah dia berhim menipu, tak percaya kat orang. Apa tu? Dia anggap orang seperti dia berhim menipu. Bukan orang sini. Tu orang yang mengkaji kata lagu tu. Kalau dia mengesyaki orang, mengesyaki siapa tak percaya kat orang tu, jalah dia berpakai uduh lagu tu. Cukup ke dah timbang? Orang jual ni sebab disebut dalam hadis, kita tak boleh menekan penjual, tak boleh menekan pembeli. Sebab tu orang yang tasawuf tinggi, tahu tasawuf tinggi, dia tak ketawa orang jual. Berapa ya baju ni? 25 beres. Dia tak ketawa. Kita ni pakai uduh kita ni, tawar rapat ji. Tahu tawar rapat ji? Kawan tu letak berapa ya baju? 30, 15 kali 15. Bukan tawar 2 ya, 15 ya tawar. Kah orang jual tu marah ke tak agak-agak? Akhir dia kata demo kalau nak 15 ya, demo beli 15 ya, kau nak sekuni kata dia. Marah. Aja dengar kata. Tu salah sebenarnya, bukan salah fiqh, salah tasawuf. Kalau kita kata comel boleh kurang ke? Bolehlah sia dua. Comel tak apa dah. Sebab membeli menjual ni dia ada give and take, ada timah balas dia panggil. Kita nak tolong dia, dia nak tolong kita. Ini kawan tu letak 30, tawar 10 riyal. Dah lalu dia kata. Dia mau nak ke tak say benar ya? Benar tak say benar tu. Tapi royak pura-pura jahannam. Takkanlah dia tu pada tu jual 30 riyal modal je 8 riyal. Hak jual apa pula nipu juga, ni bukan orang sini. Kalau utuh ni rugi, utuh ni rugi. Nego ni rugi, tak ada utuh puluh siapa, nawak pula. Nawak biar kena kan. Dia kena dua-dua.
Pas kita bila beli barang itu jangan kongsi-kongsi. Kalau kata nak tawar molek tawar molek boleh kurang ke tak? Kata tak boleh dah ni. Siar 2 boleh. Pas boya 28. Ambil lah, tak apalah. Dia pun reda, kita pun reda. Pas kalau kita tak setuju, tak apa, tak siar 28. Nak cari harga 20 lagi kat lain. Jangan kata demo modal 8 riyal jual 20. Mu tahu mana? Itu salah menekan penjual. Sebab orang beli, kamu tengok ni. Orang beli daging, kata tak cukup sikit, tak cukup dah tu. Orang jual tu nak marah, muka letih jual daging lembu. Jak pukul berapa dia melih lembu, lepas tu nak pergi jual lagi. Dia pun ambil cekok, ambil lah, nak lebih sangat lah. Dia letak atas tu. Okey, ambil timbang penguk tu, bayar klik. Klik kepas saya tu, nak marah dok. Pongo, kok jual apa pongo? Kok je beli pun tak tu. Secekok dia ambil tak kuasa 300-400 gram ada kali. Pas jual daging lebih 300 gram ni bajan kalah. Muka 300-400 gram kalau 30 kilo tak kau 12 riyal kat situ. Oh jeng. Lepas tu jual daging dah tengok molek. Lebih sikit-sikit tak apa. Kalau lebih sampai 300 gram rugi barak dia. Tapi dah orang jual tu, lebih kat sikit. Cukup kau dok ke daci mempunuh dia tu. Macam-macam tekan orang jual. Yang kawan terleluh. Jak subuh lagi bangun melih lembu. Nak jual pukul 7.30 akhir cekuk ambil nak lebih sangat. Nak marah. Ui. Nah ini dia panggil benda tu. Maka kita akan sebut bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran hanya ada 2 surah sahaja yang Allah Ta'ala sebut perkara itu. Dan bila Allah kata celaka, bukan celaka biasa-biasa, celaka sengoti. Wailul lil mutaffifin. Celakalah mereka yang curang, disebut dalam tafsir curang, mereka yang menipu. Dan khusus di situ adalah menipu perkara-perkara berkaitan dengan timbangan dan sukatan. Banyaklah tafsiran berkaitan perkara itu. Yang kita sebut tadi antara sebahagiannya. Orang sewa keh. Berapa yang sehari keh sewa ni? 400 lah ni, 500 lah ni, 500. Sehari orang sehari. Sehari tu pukul berapa? Pukul berapa sehari? Oh ya atas 8 sampai 3 sebab tak ada rehat tengah hari. Kalau pukul 8 sampai pukul 5 rehat tengah hari saja. Oh 8 sampai pukul 3 ya atas ni dak dah 9.3. 9.3 tu tak ada rehat dia kata. Memang nyodok homo. Tak nyodok homo. Pada mau tak minum air, tak makan nasi, tak maya zuhur lah. Kita maya pukul 3 ya. Lepas tu makan nasi, kita makan nasi atas keh kita. Oh nyodok beriti lengah, keh tu makan nasi. Tak apa jaga semua tak apa, soal dia maya lewat tu soal lain lah, soal cerita lain lah. Soalnya dia jujur dengan kerja dia. Tu soal dengan maya, tu patut maya zuhur sebagainya. Ada pukul 9 apa pukul 3, pukul 12 berhenti ambil anak sekolah. Tak ambil anak sekolah. Ambil anak sekolah pergi kelik makan nasi di rumah. Pukul 2.30 baru mari pula. Pukul 3 nak habis lah. Menipu dalam perniagaan. Kau tak jumpa? Rajin Lepas tu kena molek. Baliklah alik mana. Kalau tak jujur, masalah besar. Akhir sekali jadi kena baloh kau baik dapat tu hak je sewa. Baloh Bakso Pak Eudu nak aku sewa 500. Banyak tu je ada sodom. Sebab tu dia ajar pada kita jangan sewa hari. Tahu? Ni banyak ni ada sekan ni urut-urut nak buat belakang ni. Dia mau nak berapa? Apa kita? Tengok pokok besar ada tu dia kata tu pokok balok ada 3 batai kata dia nak pelincing belakang. Kita nak 800.5. Ambil 800.5. Tak apa kita nak buat setahun ke mana demo? Ni setahun baru siap. Seminggu baru nak buat lah seminggu. Gaji hari dia masalah lah. Lalu letak buat molek. Itu perjanjian, itu penting. Jadi insya-Allah Taala setukuk sekadar itu berkaitan dengan bagaimana Allah Taala mencelakakan orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan sehingga disebut dalam Quran 2 tempat sahaja. Bila 2 tempat sahaja ini nak ayat besarnya dosa itu. Dan dia mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Sifat bala ini dia mari semua. Dan bala yang disebut dalam ayat yang kedua ini ataupun dalam dosa yang kedua ini, yang pertama, apa yang pertama? Kemarah panjang. Yang kedua, susah mencari rezeki. Iaitu yang naik harga barang, inflasi. Pada jahat kat orang. Puncanya mana? Ada orang menipu sukatan dan timbangan dalam masyarakat yang kita tidak peduli.
Yang ketiga Nabi sebut adalah kalau dosa itu dibuat, mereka akan diuji, diperintah oleh kerajaan yang zalim. Faham tu? Hak dia zalim tu satu isu, tapi pucuknya adalah kerana adanya penipuan dalam masyarakat. Faham? Kena faham molek mula ni panjang cerita dia. Berkaitan dengan bagaimana dosa yang disebut oleh Nabi SAW, dosa itu dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum mati. Jadi cerita lepas mati tu cerita lain. Ni cerita dibalas segera sebelum mati. Wallahu a'lam, insya-Allah dapat manfaat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika ilma waj'alna mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.